Assalamualaikum. Salam. Okay, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Okey. Nama saya Nurin Syazwana. Boleh panggil saya Nurin. Saya sebagai kaunselor awak hari ini ataupun fasilitator untuk membimbing awak hari ini. Sesi kita berjalan selama 30 minit hingga 45 minit. Okey. Segala apa yang awak ceritakan kepada saya hari ini akan dirahsiakan takluk kepada etika kerasaan. Andai kata memudaratkan diri awak, saya akan merujuk kepada yang lebih arif. Okey. Boleh awak perkenalkan diri awak? Okey, nama saya Nur Hikmah. Panggil Hikmah. Saya berasal dari Selangor. Saya seorang student di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya anak kelima daripada 7 adik-beradik. Okey. Jadi apa tujuan Hikmah berjumpa dengan saya hari ini? Tujuan saya datang sesi ni sebab saya ada satu masalah. Yang mana masalah saya tu, saya rasa masalah tu macam mengganggu kehidupan seharian saya. Okay, masalah yang Hikmah hadapi ni adakah besar bagi Hikmah? Bagi saya tu adalah satu masalah yang besar. Sebab saya rasa benda ni mengganggu kehidupan seharian saya lah untuk saya melakukan apa-apa perkara. Okay. Boleh Hikmah ceritakan dengan lebih lanjut? Okey, masalah saya sebenarnya saya hilang keyakinan diri. Mungkin sebab keadaan fizikal saya yang besar dan muka saya yang berjerawat. So saya rasa macam benda tu saya tak confident bila ramai yang tegur. Kau dah makin gemuk lah. Kau kenapa muka kau macam ni? Mana kau yang dulu? Kenapa kau dah tak sama macam dulu? So semenjak PKP ni, lepas tu kan saya kena datang ke kampus jumpa kawan-kawan. Lepas tu semua macam terkejut lah tengok saya. Lepas tu bila ada presentation saya tak yakin. Itulah masalah saya. Kat sini saya nampak Hikmah ada masalah low confident lah. Bila berjumpa dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan tegur kan. Apa perasaan Hikmah apabila mendapat teguran daripada kawan-kawan? Saya sedih sangat. Sebab kawan-kawan kan cakap macam tu, saya mengharapkan kawan-kawan support lah saya. Tapi bila dia cakap macam tu, saya rasa sedih. Saya rasa saya dipelekehkan, diejek. Adakah kawan-kawan sahaja yang menegur? Bagaimana pula dengan family Hikmah? Macam family pun ada je yang cakap kau sekarang dah makin gemuk lah, kau sekarang dah itulah, dah inilah. Tapi saya tak ambil pot sangat kalau dengan family, lebih kepada kawan-kawan lah. Sebab sekarang saya duduk dengan kawan-kawan. So kalau family pun dia selalu support saya. Apa-apa saya nak buat selalu support. Kawan-kawan ni tak tahulah saya nak cakap macam mana. Dekat sini saya nampak yang Hikmah ada keinginan untuk berubah lah. Tapi disebabkan support system daripada kawan-kawan, Hikmah tak dapat support system daripada kawan-kawan. Jadi Hikmah rasa down macam tu. Okay. Apa yang Hikmah lakukan untuk Hikmah kembalikan confident Hikmah tu? Macam sekarang saya adalah buat senaman-senaman sikit-sikit. Tapi saya tak adalah buat senaman yang berat sebab saya rasa biar kita buat sikit-sikit tapi berterusan. Apa orang kata lebih baik kita istiqomah daripada kita terus macam tu kan. Sebab dulu saya pernah nak diet, lepas tu saya senam banyak-banyak kan. Lepas tu kaki saya sakit. Lepas tu kaki saya sakit tu saya pergi klinik. Klinik tu doktor kata adalah tisu-tisu otot saya. Macam ada something lah disebabkan senaman saya tu. Jadi saya rasa benda tu macam saya tak patut pun buat benda tu. Mungkin salah saya juga. Mungkin saya kena slow. So untuk kali ni punya planning saya buat slow-slow lah. Saya mulakan dengan senaman. Okay.
hikmah ada menyatakan yang hikmah ada macam kecederaan lah, sedikit kecederaan lah. Okay, jadi boleh saya tahu senaman apa yang hikmah buat? Dulu saya jogging dan saya main skipping. Okay, mungkin disebabkan saya punya senaman tu, saya berlari jogging tu over limit ataupun kena dengan saya punya badan pada time tu. Mungkin disebabkan itulah otot saya tak mampu bertahan sebab terlalu banyak berlari ataupun Okay. Bagi hikmah lah. Okay. Adakah disebabkan kecederaan tu hikmah jadi malas untuk nak berusaha mendapatkan confident yang lama tu? Pada mulanya sejujurnya saya cakap susah saya nak buat balik sebab saya dah lama tinggal lepas kecederaan tu berlaku. Saya dah lama tinggal dan tak buat pun benda tu sebab saya rasa benda ni yang menyebabkan saya sakit. Tapi lama-lama saya selalu tengok dekat Facebook, kat Instagram kan, macam ada je ramai yang bagi tips macam nak kurus, nak turunkan berat badan. So saya mulakan sekarang ni dengan senaman biasa je. Macam bangun tidur saya akan buat senaman ringan. Macam kat sekolah dulu yang kita buat senaman angkat kaki macam tu je. Dan lepas tu saya akan bersarapan lah sebab saya tengok kat situ dia kata kita kena ambil sarapan pagi. Itu ada satu benda yang wajib. So lepas tu saya akan sarapan. So itu. Okay, saya nampak dekat sini yang hikmah ada cuba untuk berubah kan. Hikmah tak mudah down walaupun adalah kecederaan yang hikmah rasa macam benda tu adalah satu penghalang, tapi bagi hikmah rasionalkan pemikiran hikmah kan. Okay, bagus, saya nampak dekat situ sangat bagus. Okay. Bila orang nak kurus ni, setahu saya lah 80% di pemakanan dan juga 20% di senaman. Okay, adakah hikmah hanya fokus kepada senaman sahaja? Saya fokus kepada, tapi lebih fokus kepada senaman lah. Sebab makanan ni mungkin disebabkan keadaan sekeliling, saya tak mampu untuk terus cut makanan saya kepada makanan yang lebih sihat. Mungkin saya sekarang buat macam makan sikit je, tapi saya tetap makan. Kawan-kawan saya tetap makan, tapi saya makan dalam kuantiti yang sikit lah, tak macam dulu. Adakah hikmah makan bersama kawan disebabkan nak jaga hati kawan, ataupun sebelumnya ada hikmah cakap tak ada support system berkawan, atau hikmah takut kawan-kawan membahan ke? Itu pun boleh jadi salah satu sebab juga. Sebab bila saya tak makan je, orang kata alah kau nak kurus lah tu, nak dari acah-acah pula tak kurus pun, makan sikit-sikit tak kurus pun. So saya pun macam okey, tak apa, saya makan je lah dengan dia orang. Jadi saya nampak yang hikmah nak menjaga hati kawan-kawan juga, dan juga hikmah nak menjaga hati hikmah juga sebabkan tak mau down mungkin kan. Betul. Okay. Sepanjang hikmah lakukan perubahan ini, apakah progres yang hikmah nampak? Saya rasa agak tak adalah agak ketahui perubahan saya tu. Cuma mungkin daripada segi pinggang seluar macam dah longgar sikit lah berbanding dulu. Tapi still orang kata boleh pakai lagi, tapi tak macam dulu lah. Macam ada perubahan sedikit kat situ lah. Macam saya takut nak timbang sebab saya rasa kalau saya timbang tiba-tiba berat badan saya tak turun pun, saya jadi frust, saya jadi macam hilang semangat. Macam saya senam ke makan ke tapi tak turun pun. So saya tak suka sangat timbang-timbang ni. Okay. Saya nampak dekat sini cara hikmah seolah-olah macam melakukan secara sendirilah. Hanya merujuk kepada Facebook, di sosial media
Dalam masa yang sama di social media juga ada mestilah ada iklan-iklan yang makanan macam tu kan, makanan-makanan yang sedap kan. Adakah ia menjadi satu trigger untuk hikmah dalam proses untuk hikmah ubah? Betul. Saya boleh cakap iya. Sebab kawan-kawan saya ramai buat bisnes makanan-makanan ni. Jadi bila dia orang promote contoh status WhatsApp ke story IG, saya rasa macam sedap ni. Contoh macam coklat dia. Siapa yang tak suka coklat kan? Itu manis. Saya pun macam tak apalah, sekali je aku beli, sekali je. Tapi bila dah sekali tu makannya berkali-kali. Jadi bila dah makan tu tiba-tiba saya rasa menyesal. Tapi tak apalah. Lepas tu saya fikir, okay, tak apa, esok saya joki, saya buat senaman balik, saya kuruskan balik, saya kurangkan balik kalori makanan saya. Tapi saya rasa benda tu bukan satu masalah yang besar lah kalau saya nak handle daripada segi diet makanan saya. Okay, nampak dekat saya, nampak hikmah agak trigger lah bila nampak status kawan, status WhatsApp kawan ataupun makanan yang lalu dekat Instagram, social media. Tapi hikmah ada seolah macam punishment untuk hikmah. Kalau hikmah ambil, hikmah kena jogging. Okay, dekat situ saya nampak hikmah sangat-sangat bersungguh-sungguh lah. Sebab kalau kita dah makan benda manis ni, kadang-kadang orang cakap tak apalah hari ni je, tengok esok makan lagi. Tapi hikmah, okay, hari ni makan, esok adalah hikmah nak kena buat sesuatu untuk ganti balik. Okay. Boleh saya tahu hikmah nak berubah untuk kurus ni disebabkan diri hikmah sendiri ataupun family ada penyakit ke? Tak, ini disebabkan saya sendiri. Sebab saya tak nak orang pandang rendah dekat saya. Saya tak nak orang anggap saya ni tak boleh berubah, orang anggap saya tak boleh kurus. Saya tak nak macam tu. Saya nak cakap yang saya nak buktikan bahawa orang seperti saya pun mampu untuk berubah dan menjadi macam orang lain. Kat sini hikmah cuba untuk jadi macam orang lain. Kalau macam tengok orang lain pun hikmah akan terinspirasi juga, ya. Okey. Ada tak hikmah mengidolakan seseorang itu untuk hikmah kurus? Macam saya, kalau macam daripada Insta famous ataupun selebriti kat Malaysia ni, saya lebih kepada Zulin Aziz. Tapi saya tak tahulah sama ada Zulin Aziz tu kurus disebabkan oleh produk ataupun apa-apa kan. Tapi saya terinspirasi lah dengan dia sebab dia boleh kurus. Dia boleh kurus walaupun kita tahu dulu dia macam mana kan. Saya rasa saya boleh ikut. Tapi kalau untuk pengambilan suplemen ataupun ubat-ubat kurus tu saya taklah. Tapi kalau untuk cara hidup yang sihat seperti Zulin Aziz tu, sebab saya ada juga tengok story dia kan, dia bersenam lah, dia tak makan nasi lah apa semua. Saya rasa benda tu saya boleh ikut tapi step by step lah. Saya tak boleh sepenuhnya ikut terus, step by step. Okay, apa yang saya nampak hikmah ada tengok Zulin Aziz sebagai model lah untuk hikmah, sebagai inspirasi untuk hikmah, menaikkan semangat hikmah. Okay, dan hikmah dia menyatakan yang Zulin Aziz ada cut makan nasi. Adakah hikmah ada niat untuk buat macam tu juga? Sebab saya nampak macam drastik. Adakah hikmah ada terniat untuk buat macam tu? Mungkin ada. Tapi akan ambil masa dalam 2-3 bulan sebelum saya terus cut nasi. Sebab bagi saya nasi adalah sumber tenaga untuk saya. Saya tak boleh sehari tak ambil nasi. Sebab saya kalau tak ambil nasi saya tak akan ada tenaga. Saya rasa saya kena ambil nasi juga. Cuma untuk saya cut nasi tu mungkin dalam 2-3 bulan selepas saya lakukan perkara-perkara yang macam kita cut sugar apa semua tu. Okay.
tadi Hikmah ada menyatakan yang Hikmah takkan ambil suplemen. Okey. Adakah Hikmah akan masuk group coaching daripada coach yang dah kita nampak dekat sini macam dekat Instagram ada coach-coach yang guide kita. So ada tak terdetik dekat hati Hikmah yang Hikmah nak join dengan coach yang ada lalu di Instagram ke? Ada. Tapi kebiasaannya coach-coach macam tu dia memerlukan kewangan. Kalau kita cukup kewangan kita boleh lah untuk join benda macam tu. Tapi sebab saya masih seorang student, saya tak naklah menyusahkan ibu bapa saya untuk buat benda tu, untuk keluarkan duit semata-mata untuk itu. Nanti anda kata saya tak berjaya macam mana kan. So saya tak nak lah macam tu. So saya sedar saya masih seorang student, saya tak mampu untuk bayar coach-coach macam tu. Jadi saya hanya buat, saya tengok dekat internet, saya google, dan kalau saya rasa benda tu sesuai dengan diri saya mampu untuk buat benda tu, saya akan buat. Saya akan buat dengan sendirilah. Saya akan usahakan dengan sendiri. Okey. Dekat sini Hikmah pun ada niat untuk untuk ada orang guide Hikmah lah, tapi Hikmah memilih kepada Hikmah buat secara sendiri dululah, sebab Hikmah pun tahu masalah kewangan Hikmah macam mana kan. Jadi boleh saya tahu mak ayah Hikmah kerja apa? Saya dulu seorang cikgu, tapi dah pension. Bagaimana ibu pula? Ibu pun sama, cikgu. Okey. Dekat sini Hikmah ada rasa simpati lah dekat ibu dengan ayah kan, mak ayah kan, sebabkan mak ayah pun nak provide duit untuk kita pun hanya untuk kita belajar. Okey. Dekat sini saya dapat lihat yang Hikmah sangat-sangatlah nak berubah, dan Hikmah ada ada usaha untuk berubah, dan juga ada tindakan dalam Hikmah untuk berubah ni. Ada apa-apa lagi yang Hikmah nak ceritakan tentang Hikmah dalam progres Hikmah untuk dapatkan confidence yang dulu? Saya rasa macam untuk saya dapatkan confident tu, selain daripada saya nak turunkan berat badan, saya lebih suka menunjukkan diri saya dengan benda yang saya dapat hasil usaha saya sendiri. Contohnya? Contohnya macam saya berniaga. Saya ada perniagaan sendiri. Tapi tidaklah terlalu, orang kata, tak adalah berniaga yang besar. Saya cuma sebagai dropship. Tapi untung daripada perniagaan tu saya rasa amat berbaloi lah untuk saya. Dan saya mampu untuk beli apa-apa barang sendiri hasil daripada jualan itu. Jadi kalau dan saya bagi duit belanja pun, itu hanya untuk makanan saya, untuk belanjaan keperluan macam makanan saya setiap hari lah saya makan kan. Tapi kalau untuk duit daripada untung perniagaan tu, saya akan beli apa je saya nak. Saya contohnya macam saya beli baju, saya beli handset, saya beli apa yang saya nak. Saya tak nak, saya tak fikir lah. So dengan cara macam tu, saya bolehlah tunjukkan ke orang, walaupun aku macam ni, aku mampu untuk berjaya. Aku mampu buat apa-apa dengan hasil aku sendiri. Okay. Saya nampak Hikmah ni bukannya takat bagus dalam progres Hikmah untuk berubah kepada yang lebih bagus mengenai badan Hikmah. Hikmah juga ada usaha untuk bantu ibu dan abah lah kan, sebabkan Hikmah pun tahu keuangan mereka bagi dekat Hikmah untuk pelajaran, untuk makanan Hikmah. Okey, berbalik semula kepada perubahan Hikmah. Hikmah ada menyatakan yang muka Hikmah kan ada sedikit breakout. Ada Hikmah buat tindakan apa-apa untuk muka Hikmah? Untuk muka
Macam sekarang saya guna produk lain lah. Macam dulu saya boycott sebab saya salah guna produk. Okay, lepas tu mungkin itu produk yang macam agak orang kata local product kot. So kan kita pun tahu local product ni macam agak tak elok kan. Tapi mungkin itu salah saya sendiri sebab saya tak ambil pot benda-benda macam itu. Dan sekarang saya tengah guna satu skincare. Dan saya rasa sebenarnya skincare tu agak mahal, tapi dia berbaloi lah. Sebab berjaya lah dengan muka saya. Saya rasa confident lah sebab muka saya macam dah elok sikit berbanding dulu. Okey, dekat sini kita dapat lihat yang kadang-kadang masalah muka ni pun ada berkait dengan bermakanan. Adakah selepas Hikmah melakukan progres untuk diet ni, Hikmah betulkan pemakanan Hikmah, adakah ia berkait dengan muka Hikmah? Boleh jadi sebab mungkin time saya tak jaga makan dulu. Saya banyak makan makanan minyak, makanan yang tak berhasiat. Saya makan banyak coklat, saya makan benda yang bergula. Jadi itu boleh jadi faktor juga disebabkan muka saya jadi berjerawat, naik jerawat kan. Dan bila saya jaga pemakanan dan saya tukar kepada skincare lain, saya rasa itu pun faktor tentang faktor kepada muka saya sekarang lah. Keberkesanan kepada diet dan juga skincare tadi. Selepas perubahan yang Hikmah nampak macam ada, saya nampaklah Hikmah macam ada banyak sangat perubahan yang berlaku. Adakah Hikmah berpuas hati dengan perubahan Hikmah sekarang? Walaupun masih belum capai ke tahap yang Hikmah mahu. Sebab masa sekarang ni dalam tempoh 2 bulan proses saya lakukan semua benda tu, dari segi diet, pemakanan dan juga senaman, dan juga kepada perubahan kulit muka saya. Saya rasa saya tak adalah nak puas hati 100%, mungkin dalam 40% macam tu kot. Sebab saya sebab benda ni tak mencapai kepada apa yang saya nak lagi. Apa yang saya nak tak mencapai lagi. So dalam 40%. Okay. Dekat sini saya dapat lihat yang Hikmah berpuas hati lah kan, walaupun tak sampai di tahap yang Hikmah mahu lagi. Kalau nak diikutkan 40% tu masih dalam keadaan yang belum berpuas hati sangat-sangat lah kan. Okay. Jadi Hikmah masih dalam proses untuk berubah. Okay. Saya rasa setakat ini sahaja, dan saya nak simpulkan sedikitlah apa yang Hikmah ceritakan kepada saya hari ini. Okay, Hikmah ingin melakukan sedikit perubahan tentang badan Hikmah dan juga muka Hikmah. Dan Hikmah nampak perubahan tu apabila Hikmah dah betulkan cara pemakanan Hikmah dan juga ambil skincare yang bagus untuk Hikmah. Okay, dekat sini Hikmah juga berpuas hati dengan apa tindakan Hikmah yang lakukan sepanjang perubahan Hikmah. Okay. Jika tiada sebarang perkongsian lagi, saya tamatkan sesi kita hari ini. Setakat ini sahaja. Terima kasih kerana sudi berurusan dengan saya hari ini. Okay, terima kasih sebab sudi dengar luahan hati saya. Okay, sama-sama Hikmah. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa di sesi akan datang. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.